Ya, Zera, kami mendapatkan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun untuk melihat permasalahan ini. Jelas beliau, kerajaan negeri mencadangkan agar mana-mana kilang yang dikesan terdapat kes positif COVID-19 dalam kalangan pekerja diarah menutup operasi selama 14 hari. Ia bagi membolehkan Jabatan Kesihatan Negeri menjalankan siasatan lanjut mengenai punca penularan wabak selain mengesan kontak rapat. Langkah tersebut juga bagi memastikan setiap SOP dapat dijalankan dengan baik sekaligus mengawal kes COVID-19 yang agak tinggi di negeri ini. Kerajaan negeri mencadangkan, memohon, merayu supaya kalau boleh, supaya mana-mana kilang yang terkesan dengan COVID ini atau pekerja-pekerja mereka yang positif, supaya kilang tersebut ditutup selama 2 minggu. Itu cadangan, itu permohonan kita untuk kita pastikan bahawa kita dapat kawal kluster industri ini. Sebanyak 17 kluster industri yang aktif dilaporkan di Negeri Sembilan setakat semalam. Antaranya kluster industri Senawang, industri persiaran bunga Tanjung 2, industri Dio dan industri jalan teknologi 5 Nilai. Beliau memaklumkannya pada sidang media dalam talian selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Exco di Seremban. 183,529 individu di negeri ini telah menerima dos pertama vaksin COVID-19, manakala seramai 660,098 individu telah mendaftar bagi program itu menerusi aplikasi MySejahtera. Justru program jangkauan komuniti vaksinasi COVID-19 yang dilaksana di kampung dan pedalaman berjaya meyakinkan masyarakat untuk mendaftar sebagai penerima. Pelaksanaannya bukan sahaja memudahkan pekebun kecil Risda tetapi turut membantu penduduk kampung yang mempunyai kekangan seperti tiada pengangkutan, liputan internet terhad, golongan terlantar serta warga emas. Pengerusi Risda, Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif mengakui keberkesanan program jangkauan ini yang juga telah diadakan di perkampungan orang asli sekitar Jempol. Ya, bila program Auris ni nombor 1 ni kita berjaya mendaftar MySejahtera. Secara tak langsung MySejahtera meningkat. Yang keduanya, dia tengok jiran sebelah rumah ni dah vaksin. Kenapa dia tak dapat vaksin? Jadi dia kesedaran itu timbul. Jadi program Auris ni saya kalau bawa 500 habis, bawa 1000 habis. Maknanya ini menunjukkan bahawa rakyat nak kita servis sampai ke bawah kerana isu dia nak keluar susah. Warga emas yang ditemui di Pusat Pemberian Vaksin PPV Felda Palung 6 Jempol pula menyokong inisiatif yang digerakkan ketika ini bagi mempercepat imuniti kelompok. Kalau kira kerajaan dah suruh buat, macam kalau kata dia wajib, kita buatlah kan. Untuk kebaikan kita, untuk kesihatan kita lah kan. Baru tu rasa takut juga lah sebab banyak cerita yang bukan-bukan gitu kan. Datang kita rasa takut. Bila kita dah tengok ada yang dah vaksin, yang ada teruk, yang penyakit kronik semua tu okey je. Saya rasa tak ada masalah lah. Sebab kita nak mengelakkan daripada penyakit-penyakit macam penyakit virus ni teruk kan. Jadi itulah hati masuk ambillah keputusan untuk suntik ni. Ya, banggalah dengan kerajaan supaya menyelesaikan masalah ni kan. Ini bukan masalah Malaysia, masalah dunia kan. Jadi kalau kita tak menyambut seruan kerajaan, sampai bila dah nak habis? Itulah. Ya, pasti ingat bagi orang yang takut-takut, tak payah takutlah. Kerajaan tak bunuh rakyat lah. Jadi kita ni patuhilah apa yang kerajaan nak buat tu. Yang diwujudkan Kementerian Kesihatan sejak Mac tahun lalu berupaya membantu individu yang terkesan daripada segi emosi dan kesihatan mental akibat pandemik COVID-19. Sehingga 18 Jun lepas, talian bantuan sokongan psikososial telah menerima 122,328 panggilan.
Daripada angka itu, 109,806 panggilan atau 89.4% berkait rapat isu psikologi, kesan pelbagai masalah sosial seperti kehilangan punca pekerjaan dan pendapatan, hilang tempat bergantung, pergaduhan antara ahli keluarga serta masalah rumah tangga. Justru individu yang terkesan digalak menggunakan saluran yang betul bagi mengurangkan tekanan yang dialami. Pandangan disuarakan pakar perunding perubatan keluarga Klinik Kesihatan Seremban 2, Dr. Mastura Ismail. Tapi terutamanya kepada mereka yang telah ada dah kena COVID ni, di pihak hospital sekarang kita ada pasukan kita panggil mental health first aid responder. Jadi bantuan-bantuan khidmat kaunseling akan diberikan kepada mereka yang ada masalah kemurungan ni tadilah. Dan Kementerian Kesihatan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan dia telah menyediakan hotline, pelbagai hotline yang ada dinyatakan dalam sama ada Facebook ataupun laman web. Di peringkat lapangan seperti hospital dan klinik kesihatan, perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial turut disediakan untuk kumpulan sasar, iaitu pesakit dalam pemantauan di stesen kuarantin dan di rumah, pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke hospital atau pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah, petugas kesihatan dan agensi lain yang bertugas dalam menangani pandemik COVID-19, ahli keluarga kepada individu yang meninggal akibat COVID-19 dan perkhidmatan kepakaran psikiatri. KKM juga bekerjasama dengan agensi kerajaan lain seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan mewujudkan talian bantuan iaitu KSK Care dan talian kasih. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Negeri Sembilan. Kembali semula bersama Zehra di Angkasa Puri. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat.